Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Talbisu Iblis pada muka surat 179 179 di bawah tajuk Talbis Iblis dalam berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan. Mana sesuatu yang tidak wajib ataupun tidak menjadi aulawiyat, priority lah kita kata, tidak menjadi priority, tidak menjadi keutamaan, tiba-tiba dia pegang atau kuat sebuah akidah dah misalnya. Itu salah satu bentuk talbis iblis. Jadi dia timbulkan dalam pemikiran kita supaya kita buat sesuatu, padahal perkara itu Nabi tak tekan pun. Dia suruh kita habis duit situ, dia suruh kita habis masa situ, padahal perkara itu tidak ditekankan, tidak diutamakan di zaman Nabi SAW. Tetapi sesuatu yang diutamakan, jadi dia terabai, dia tak buat. Itu salah satu bentuk penipuan ataupun perangkap yang telah diletakkan oleh iblis untuk supaya kita ni rugi dalam kehidupan kita, kita jadi rugi. Itu tujuan dia. Itu tajuk waktu kita bincang. Baik, cuba kita tengok di sini. Ada orang zuhud, saya ambil di situlah. Ada orang zuhud yang kagum ketika dia mengamati amalan perbuatan dia sendiri. Mana dia timbul perasaan ujub, bangga diri, dia rasa kagum terhadap amal perbuatan baik yang dia buat. Sehingga bila ada orang kata kepada dia, dia kata kamu ni orang penting, kamu ni pasak bumi, orang kata ke dia, maka dia menganggap kata-kata orang itu benar, dia rasa bangga. Dia rasa satu macam lah kepuasan bila orang kata dia kamu ni bagaikan pasak bumi, kamu ni lah yang menjadi sebab stabilnya bumi ni, atau orang puji dia melambung lah, maka dia pun rasa bahagia. Itu ini termasuk dalam talbis iblis. Ada juga di antara orang-orang zuhud itu, dia beramal dengan maksud untuk mendapat keramat, biar timbul perkara-perkara pelik dari dia, berlaku perkara-perkara pelik dari dia. Jadi beribadat, berzikir nak supaya Allah beri keramat. Ada juga gitu. Sehingga selalu terbayang di dalam hati dia ketika mendekati air, bahawa mudah-mudahan suatu ketika nanti dia boleh berjalan di atas air. Dia nak benar-benar gitu. Ini salah satu bentuk talbis iblis. Namun ketika dia mengalami sesuatu kesulitan, bila dia ditimpa susah ataupun bencana, lalu dia berdoa kepada Allah, tiba-tiba dia melihat doa dia tidak diterima, maka timbul perasaan marah dia dalam hati dia, perasaan boring, perasaan cemuh. Dia bersangka buruk boleh jadi kepada Allah, timbul bila doa dia tidak diterima oleh Allah. Jadi kedudukan dia ni, kedudukan ahli zuhud yang sebegini, sebenarnya dia ni sama dengan seorang buruh yang telah meminta upah di atas kerja dia. Jika orang ini, jadi seolah-olah dia bila dia mohon, mesti Tuhan kena beri. Supalah seorang pekerja minta upah, mesti kena beri lah, sebab dia kerja. Dia lupa bahawa dia tu hamba, Allah ni Tuhan dia. Dia lupa tu. Seolah dia memaksa Allah terima doa dia. Kalau Allah tak terima, selepas tu jadi kurang dah dia dengan ibadat.
Ada berlaku. Dan hal itu termasuk dalam talbis iblis. Orang-orang zuhud yang begini, kalaulah dia dikurniakan pemahaman yang mendalam, nescaya dia akan sedar diri bahawa dia ni hanyalah seorang hamba sahaya. Dia ni hanyalah seorang hamba abdi yang tidak berhak untuk meminta balasan di atas kerja dia, sebab dia hamba. Apatah lagi dia nak mengungkit, dia nak memaksa Allah. Tidak munasabah. Tapi kadang-kadang manusia ni bila tidak sedar diri, dia lupa Allah tu siapa. Seandainya dia melihat taufik yang dikurniakan atas dirinya hingga dia boleh melakukan suatu amal soleh, tentu dia akan sedar akan keharusan bersyukur kepada Allah. Lalu dia akan timbul perasaan bimbang dalam diri dia kerana kecuaian dia melaksanakan amalan tersebut. Sepatutnya kalau dia ni mendapat taufik daripada Allah, dia tidak akan rasa overconfident terhadap ibadat dia buat. Dia tidak akan rasa bangga dengan ibadat. Bahkan dia timbul rasa bimbang. Kok Allah tak terima. Dia lebih muhasabah amalan dia. Apakah berlaku taksir? Seperti contoh kita semaya subuh saja. Khusyuk ke tidak kita semaya? Pernah kita fikir ke tidak? Mana masa kita semaya tu, di mana pemikiran kita, di mana akal kita, di mana dia punya ingatan kita? Apakah fokus kepada Allah ataupun kita ingat pada perkara-perkara lain? Sepatutnya kita kena semak tu. Maknanya dalam solat tadi, kalau kita tidak ingat kepada Allah, itu sudah dikira taksirul amal. Itu sudah dikira cuai dalam bab amal. Dia sini dia buat ceroboh, ceroboh bahasa Indonesia lah tu, kalau bahasa Arab at-taksir. Taksir ni maknanya cuai. Tu. Jadi banyak dia punya kekurangan semasa melakukan ibadat. Kita kena fikir tu. Jangan solat bila kita solat kat lepas begitu saja. Tak boleh begitu. Jadi orang yang sentiasa memikirkan kualiti ibadat, dia tidak akan rasa bangga dengan ibadat dia, bahkan sentiasa bimbang. Sentiasa ada usaha untuk membaiki mutu ibadat. Sebab apa? Sebab dia ni ada kebimbangan. Bahaya sebenarnya orang rasa bila dia beribadat, dia baca Quran, dia semaya, dia rasa ibadat dia tu hebat. Bahaya tu. Tak boleh gitu. Jadi sepatutnya orang zuhud itu dia rasa takut kuku amalan yang dia buat itu ada berlaku kekurangan, kecuaian. Sehingga kalau dia berfikir gitu, dia tidak sibuk berbangga dengan amalan dia, bahkan dia lebih sibuk pada memikirkan kualiti ibadat. Itu orang Islam yang sebenar. Bagaimana aku semaya saat ini jadi molek ke tidak? Bagaimana aku puasa jadi molek ke tidak? Sebab orang semaya yang tidak khusyuk dan tidak ada usaha untuk supaya khusyuk, Allah kata fawailul lil musalli, celaka orang semaya. Hak jenis tidak fikir pada khusyuk tu. Begitu juga orang puasa tidak fikir pada kualiti. Nabi kata dia hanya boleh lapar dan dahaga saja, tidak lebih daripada itu. Pahala dan falsafah dia, hikmah dia tak akan dapat. Perkara ini kalau kita lihat sini, Ibnul Jauzi dia kemukakan kenyataan salah seorang tokoh dalam bidang kesufian, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah ni Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama dia sebenarnya Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah. Dia mati pada tahun 180 Hijrah. Rabi'ah Al-Adawiyah ni kalau mengikut catatan ulama, dia meninggal dunia pada tahun 180 Hijrah dia ni, pada umur 80 tahun. Dia ni seorang perempuan yang terkenal sebagai ahli ibadat. Tu. Tapi dia ni bukan ahli ibadat yang jahil. Dia ni alim. Sebab tu orang ambil panduan kehidupan beribadat. Misalnya di sini dia kata, antara ucapan atau mutiara kata Rabi'ah Al-Adawiyah, dia kata, aku sentiasa memohon keampunan kepada Allah sebab aku rasa aku ni banyak tidak jujur dalam percakapan, dalam tindakan. Maknanya dia sentiasa berasa rusing terhadap ibadat yang dia buat. Bimbang seumur, takut Tuhan tak terima. Sebab tu dia minta supaya Allah ampunkan kesilapan dia. Bila ada orang kata kepada dia, pernahkah puan melakukan suatu amalan dan
puan rasa bahawa amalan itu confirm diterima oleh Allah? Pernah tak rasa gitu? Pernah tak puan rasa bila buat satu ibadat yakin Allah terima? Dengan yakin confirm Allah terima ibadat tadi dengan sempurna. Ada ke tak pernah berlaku keyakinan begitu? Apa Rabi'atul Adawiyah jawab? Dia kata, kalau ada satu saja amalan yang aku yakin, confirm, pasti Allah terima, aku bimbang amalan tersebut akan tertolak. Maknanya Rabi'atul Adawiyah ni, yang terkenal sebagai salah satu tokoh ahli ibadat perempuan yang hebat, dia sentiasa bimbang amalan dia Allah tak terima. Setiap amalan itu, tak ada satu amalan bila dia buat, dia over confident Allah terima. Sebab itulah dia akan berusaha membaiki amalan dia. Kalau dia buat puasa wajib, dia akan buat pula puasa sunat. Sebab apa? Nak menampung kekurangan hak wajib. Kalau dia semaya fardu, dia akan buat pula semaya sunat. Sebab apa? Nak menampung. Sebab tu kalau kita perhati dalam agama kita, setiap amalan fardu dia ada hak sunat dia. Sedekah wajib, ada sedekah sunat. Semaya wajib, ada semaya sunat. Puasa wajib, ada puasa sunat. Haji, ada hak sunat. Ada hak wajib sekali, lepas tu sunat. Lepas tu ada pula umrah, nak tampung hak tu. Dalam agama kita memang gitu. Tu jadi Rabi'atul Adawiyah kata tak boleh kita yakin sehingga kita rasa ujub terhadap amalan kita. Baik, di sini ana petik ni dalam tafsir Ibnu Katsir, dia telah nakalkan pandangan seorang tabi'i besar. Ni boleh lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Tentang ayat berapa anda tak ingat, sebab ni anda tak apalah, tapi berkait dengan ni, berkait dengan amalan ni. Misalnya kata Ibnu Katsir, dia kata Hasan Basri pernah berkata dalam bab ni kalau kita bincang ni, dia kata innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah wa innal kafir jama'a isa'atan wa amnan. Dia kata sesungguhnya orang beriman yang sebenar, ni Hasan Basri, tokoh tabi'i ni, dia kata orang beriman yang sebenar, dia sentiasa mengumpulkan ihsan. Ihsan ni mana buat ibadat dengan berkualiti, sentiasa ada usaha nak mengkualitikan ibadat. Dan juga syafaqah, iaitu kebimbangan, sentiasa ada. Padahal ni usaha tu kira-kira habis geng dah supaya ibadat jadi molek, tetapi kebimbangan, takut Allah tak terima ataupun takut kuat ibadat ada semua. Itulah orang beriman sebenar. Manakala orang kafir pula, dia sentiasa terkumpul dalam diri mereka perbuatan isaah, yakni perbuatan buruk, dan dia rasa selamat daripada azab, hidup rasa selamat semua. Tu orang kafir. Kita orang Islam tak bimbang semua takut masuk neraka, bimbang semua takut tak lepas di mahkamah Allah, ada semua. Tu orang Islam, tu beza orang Islam, kata Hasan Basri. Dengan adanya perasaan takut, itulah menyebabkan dia berhati-hati, sentiasa bersiap sedia untuk melakukan ibadat. Itulah orang panggil orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Baik, itu disebut oleh Hasan Basri. Baik, salah satu talbis iblis yang telah menyerak masuk dalam diri orang-orang zuhud kerana kurangnya ilmu pengetahuan mereka adalah mereka beramal berdasarkan kepada kenyataan semasa tanpa memperhatikan penjelasan oleh seorang faqih. Kadang-kadang dia ibadat tu mengikut keadaan orang. Dia tengok orang buat gitu, dia buat gitu, tu ibadat dia. Kalau dia baca Quran pun, dia tengok orang baca Quran ke mana, dia ikut tu. Dia tidak ikut Nabi, dia tak ikut sahabat, dia tak faham molek ibadat. Kalau dia semaya pun dia tengok orang buat. Kalau dia pergi kubur pun, dia tengok orang buat lagu mana. Dia tak ada maklumat tentang Nabi buat lagu mana, tak ada maklumat sahabat buat lagu mana. Dia tak tahu pun bagaimana fuqaha bincang perkara tu. Dia baca Quran, kalau dia berzikir, kalau dia buat ikut-ikut orang gitu ya. Ini perkara yang bahaya. Tak boleh gitu. Sebabnya bila kita ibadat, kena pasti perbuatan kita tu sampai kepada Nabi dan juga sahabat. Kena pasti. Kalau tidak, kita tak akan dapat pahala. Kita tak akan dapat pahala.
Baik, sebagai contoh ni, anak ambil contoh ni. Contoh ni sebab ada orang tanya ni. Dia kata, macam mana dia kata, bolehkah kita semaya duha berjemaah? Ada imam, ada makmum, boleh ke tidak? Kita nak jawab macam mana? Pertama sekali kita kena ingat semaya duha ni ada sebut dalam hadis. Ada ke Nabi semaya Jumaat duha? Sedangkan semaya sunat ni ada Jumaat. Nabi buat tahajud misalnya, semaya tarawih ada. Pernah ke Nabi buat duha berjemaah ataupun sahabat buat je? Pernah ke tidak? Cuba cari riwayat ada ke tidak. Sebab hak itulah dalil dalam ibadat kita. Tak ada sabut. Jadi hak kita buat lah ni berdasarkan apa? Kita kena fikir. Tapi bila orang sebut begitu, kita nak buat juga, itu kita dengan Allah lah, tak sekait orang. Benda-benda gitu kena tahu. Dah kalau hak tu boleh, apa tak semaya tahiyatul masjid Jumaat? Cuba buat tahiyatul masjid Jumaat. Moga mari ramai-ramai dah, mari sebuah kereta dah, harus buat nak tahu. Dia akan kata Nabi mana, Nabi tak pernah buat tahiyatul masjid Jumaat. Duha tu apa buat? Ilah ni orang buat jemaah duha. Ana apa pelik sangat kita pergi, kita rujuk dari kita cari tak jumpa. Padahal duha dibuat zaman Nabi. Setengah ada riwayat kata Nabi buat duha. Nabi buat hadis qauli, hadis fi'li, Nabi sebut kelebihan duha kan. Nah, sahabat buat semaya duha. Tapi tak ada pun yang menunjukkan solat berjemaah duha. Tapi orang kita buat apa? Kena ingat hati-hati, amalan kita ni kalau tak serupa dengan Nabi, Tuhan tak terima. Tak sedar ayat lah. Tak sedar ayat. Tu kita kena beringat tu. Tapi setengah orang ni kalau kita ayat dia marah. Ni penyakit berat ngerti kita ni. Orang tu lu ayat siap dia. Dah kalau duha boleh, apa tak buat jemaah tahiyatul masjid? Tak buat nak tahu. Nak masuk TV3. Jadi benda-benda tu kena fikir. Sebab ibadat ni tak boleh ikut perasaan, ikut nak buat gitu tak boleh. Kalau masuk tak apa, risiko dia sakit perut je lah. Tapi ibadat ni tak boleh tak. Barang yang kita nak tengok kelebihan dia di hari akhirat tu ibadat. Jadi kalau tak serupa dengan Nabi tu tak terima. Baik, tu kena ingat tu. Kita setuju ke tak setuju, itu sistem agama kita. Kalau tidak, dia akan jadi nasib sebab agama-agama dulu. Jadi ikut rosak, tak boleh nak rujuk agama. Islam kita ni ada tempat rujuk dia. Enggak dia, Nabi dan sahabat. Hadis tu lah. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Sebab itulah hadirat kita ni, bila kita nak buat ibadat kena pasti molek Nabi buat lagu mana. Anak agak lemah benda ni, benda yang kita peringat sama. Misalnya kalau kita pergi kubur, lagu mana Nabi buat? Sahabat Nabi mati ramai ketemu, berpuluh-puluh ribu mati. Lagu mana Nabi pergi kubur? Kau Nabi duduk nampak pakar kubur tu. Kau lagu mana? Cuba tengok. Jadi kena beringat sikit kita. Jangan duduk puasa gedebel dalam, jangan duduk puasa kita itu agama jali. Agama ni bukan milik kita. Tidak. Kalau kita ikut perasaan, kita akan jumpa dengan nasib buruk di hari akhirat. Silap-silap akhir bulan nak minum air di kolam Nabi pun tak boleh. Kena berhati-hati. Sebab kubur-kubur ni hadrat, dia ada berkait dengan syariat. Lagu mana Nabi pergi kubur? Sebab Nabi pergi kubur, dalam riwayat ada Nabi pergi waktu malam kubur. Sahabat pergi kubur. Sebab Nabi suruh pergi zuruha. Nabi sebut zuruha, pergi ziarah kubur, fa innaha tuzakkirukum maut. Kerana pergi ziarah kubur ni mengingatkan kita kepada mati. Sebab anda tengok di masjid, di kubur tu kenali lah ni di hadrat. Orang pergi ngatik tu belai cacat, bergerak melopak gitu. Siapa jiran yang duduk kubur kata kita nak semaya di rumah, tak boleh. Yang kuat duduk ngatik kubur ni berlaku dalam sehari dua ni di kubur tu kenali. Baiklah kita nak buat. Ada ke tidak Nabi buat gitu di kubur sahabat dia? Ada ke tak sahabat buat gitu di kubur Nabi, di kubur sahabat yang lain? Ada ke tidak? Kena sembok. Kalau ada tak apa boleh buat. Ya nasa kalau ada jadi nampak kita anda pun nak buat. Sebab nampak-nampak ni perlukan dah exercise tu. Kalau ada anda pun nak buat. Jadi kena beringat. Baik, seterusnya kita tengok. Ibnu Aqil berkata, dia kata, Ibnu Aqil ni seorang yang hebat lah. Kita berbicara dia ni seorang ulama terkenal. Ada semua nama dia. Banyak kita jumpa pohon ni ada semua nama dia, Ibnu Aqil.
Dia kata Abu Ishaq Al-Khazzaz. Hak ni ulama tak kenal dia ni. Ulama kata kita tak kenal siapa dia Abu Ishaq Al-Khazzaz, tapi dia hidup di zaman Ibnu Aqil dan dia ni dikatakan seorang yang baik, ahli ibadat. Sebab tu kata Ibnu Aqil, Abu Ishaq Al-Khazzaz ni tok guru saya. Dia ni orang Muslim yang soleh. Dialah yang mula-mula mengajar Quran pada saya. Tapi ulama tak kenal siapa dia Abu Ishaq Al-Khazzaz. Ulama tak kenal. Ulama yang buat kajian tentang nama-nama ni dia tak tahu siapa dia ni sebenarnya. Biodata dia tu tersembunyi. Ana rujuklah dia ni. Jadi ulama kata Abu Ishaq Al-Khazzaz ni ulama kita tak kenal. Tapi dia ni tok guru Ibnu Aqil. Kata Ibnu Aqil, dia punya kebiasaan diam. Dia ni tak kecek. Jaga mulut dia tak kecek. Tidak berbicara. Kalau di bulan Ramadan agak senyap puasa tak kecek dengan orang. Dan dia bila dia kecek, dia guna ayat-ayat Quran untuk pelbagai keperluan peribadi dia. Kalau dia nak ayat apa, dia guna ayat Quran. Ni pelik juga dia ni. Misalnya, bila orang minta izin nak masuk dalam rumah dia, dia baca ayat ni, udkhuluha alaihim albab, masuklah melalui pintu tu. Dia guna ayat Quran. Bila dia puasa, dia nak suruh anak dia pergi beli sayur, masak, dia baca ayat Quran, min baqliha wa qithaiha. Paruk dia ngomong. Bakali kalau wahdi ada zaman dia kata min kibalihil azab wa fihi rahmah min kibil. Dalam dia sedap tapi luar tu azab sengsara. Duri nampak bakal dia baca ayat tu kali-kali tengok dia mujur dia tak ada zaman dia di tempat dia. Bila dia sentiasa guna ayat Quran, anak murid dia bernama Ibnu Aqil yang alim kata kepada dia, ini anak murid dia kata kepada dia, wahai tok guru, wahai ustaz, anda yakin ke hak anda buat tu sebagai ibadat? Sebenarnya tidak. Sebenarnya hak anda buat tu maksiat. Duk guna ayat Quran pada tempat yang tak kena, merosakkan konteks ayat Quran tu. Ayat Quran ni kita nak guna kena tahu sebab nuzul. Kita kena tahu ayat ni dalam konteks mana. Kena tahu, tak boleh nak guna ikut-ikut gitu. Jadi bila kita guna setiap perbuatan kita guna ayat Quran tak kena pada tempat dia, itu merosakkan konteks ayat. Jadi perbuatan itu termasuk dalam maksiat. Maka tok guru saya tu dia marah, dianya faghadiba alayya, maka tok guru saya marah pada saya. Dia tak boleh terima teguran saya. Saya pun kata lagi kepada dia, sebab tok guru saya ni pelik banget. Saya kata Quran diturunkan untuk menerangkan hukum syarak, bukan suruh beli sayur gitu. Janganlah ustaz gunakan ayat Quran untuk pelbagai keperluan duniawi tanpa memahami konteks ayat. Tu ana tambah berdasar pada arah dia. Apa yang ustaz lakukan ini tidak ubah seperti memasukkan daun bidara dan lumuk ke dalam lembaran-lembaran masah. Maknanya tindakan itu guru telah mencemarkan ayat Al-Quran. Guna ayat Quran sesuka hati tanpa memahami konteks ayat. Samalah seperti menggunakan Al-Quran untuk buat lapik kepala, buat tidur. Guna Quran buat sebuah bantal tu. Paruk anak murid kata ketuk guru. Jadi tok guru dia pun terus memutuskan hubungan dengan saya. Tok guru saya pun dia memutuskan hubungan dengan saya, dan lepas tu dia tak si kecek dengan saya, tak si dengar hujah saya. Hak ni kalau anak nak buat learn ni, sebab anak tengok dalam internet ada seorang ustazah, dia ajar pada anak murid dia, dia kata kalau sakit lutut baca ayat ni, wa idza batashtum jabbarin. Alah dia serabut perut ngerti tu dah. Tengok gak ayat tu bab gapo dia. Kalau kita rujuk ayat tu daripada ni, anak catat sini. Ayat ni ayat dalam surah Syu'ara ayat 130. Kalau kita ambil daripada ayat 122 sampai ayat 130, bicara tentang Nabi Hud tu. Bicara tentang Nabi Hud dengan kaum Ad tu, kaum dia lah. Maksud ayat ni wa idza batashtum tu, bila kamu seksa orang, bila kamu pukul orang, kamu pukul dengan kejam. Sepatutnya kalau orang buat salah nak pukul dengan padan. Dak, dia pukul tu makna zalim. Nak ayat ni nak ayatnya kezalimannya puak-puak Ad. Perkara ni ditegur oleh Nabi Hud. Tu cerita tak kait dengan lutut sikit ambut. Mana ustazah tu kata ayat ni untuk orang sakit lutut?
Nabi sakit lutut dalam hadis. Nabi tak pernah baca ayat ni. Hadis dalam riwayat sahih pernah Nabi sakit lutut, Nabi nak kencing tak boleh duduk. Ada setengah ulama sebutlah dalam riwayat menyebabkan Nabi kencing berdiri. Ada Nabi kencing berdiri. Tu ulama kata kerana sakit lutut. Tapi Nabi tak baca ayat ni. Tapi ustazah tu boleh baca. Dia kata ni ayat ni untuk sakit lutut. Padahal tak ada sikit habuk sebut tentang lutut. Ayat ni dalam konteks lain. Supaya tadilah, supaya Ibnu Aqil dia tegur tok guru dia. Nak suruh anak pergi beli sayur, mim bakliha wa qithaiha dia baca. Oh, berat semua hati. Kenapa hemon lek kita guna ayat Quran ikut soko-soko. Ada setengah tu dia dia peru ayat. Dia jual, dia peru ayat tu dia buat besar masuk dalam WhatsApp saya. Gambar ayat dua ekor, gambar dia ada tepi ayat. Nama dia tu ayam ustaz. Dia pun sebut. Dia kata ayam yang dia peru dalam rebel ni dia baca ke ayat Quran. Dia letak kaset supaya ayat dengar ayat Quran 30 juzuk nak boleh ke sembelih dalam tempoh 40 hari. Kata teruk ngati ustaz. Mana ayat tu telah digemar ke dengan ayat Quran 30 juzuk. Lemah kita ni. Quran tu bukan untuk itik, bukan untuk sehati, bukan untuk ayat, untuk kita. Bapak itu termasuk ni lah, mencemarkan ayat Quran supaya masuk kotoran dalam Quran, supaya Quran ni kita buat sebagai bantal kita tidur. Tak boleh gitu. Kena beringatlah hati-hati. Kena beringat. Ni termasuk orang yang memperdagangkan agama, guna agama untuk kepentingan duniawi. Tak boleh. Maknun patut kapu dia berat ngoti gambar dia besar daya dia waktu dalam elan dia tu. Anak tegur dia, anak kata tak boleh Syekh buat gini. Dia kata buat apa? Dia kata nak ambil berkat. Kata nak ambil berkat biar erti kat cara tu. Hak Nabi ajar ni, kalau kita pergi ke highway, Nabi suka kata barakallahu, waktu jelas dalam hadis. Nabi tidak suruh baca Quran. Hadis-hadirat Nabi ni kalau dia pergi dekat binatang kuda ke unta ke binatang ke, kalau setengah-setengah tu dia gosok binatang dia, akan kata Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah binatang. Hak tu Nabi ajar, bukan suruh baca ayat Quran. Allah kata dia nak guna bahasa berat-berat gitu. Ustaz lagu parut sikit lagi katnya perok kambing pun baca Quran tu yang tak baca. Jadi benda-benda lagu tu tak boleh dalam agama kita. Ni kita dengar lah. Kadang-kadang iblis ni dia tipu kita. Dia menimbulkan perasaan berkat tu ayat tu dengan sebab baca Quran. Tak berkait rasa tu. Jadi tinggal pula sunnah Nabi. Sepatutnya kalau kita perak ayat dia, kita pergi ke rebaya tengok Allahumma barik, Allah berkatilah binatang ke perak. Hak tu Nabi ajar dari riwayat, bukan sahadis, beberapa hadis. Bahkan ulama hura pula, maknanya kenderaan Nabi kuda unta tu kenderaan sama Nabi. Jadi Nabi bila dia naik unta, naik kuda, dia doa Allahumma bariklah. Maknanya dia doa supaya Allah memberkati binatang itu sebagai orang panggil tunggangan dia, sebagai kenderaan pada waktu. Maknanya kita ni bila kita duk basuh kereta, doalah ya Allah berkatilah kereta. Dengan kereta ni banyaknya kita dapat manfaat, boleh pergi masjid, boleh pergi hijau, ambil anak bini. Kita ambil sunnah Nabi doa kepada kuda sebagai kenderaan zaman dia. Kita doa supaya Allah berkati kenderaan kita. Tu cara memahami fiqh hadis. Ana pernah tengok ustazah buat. Ana tengok sendiri. Jirana beli kereta baru. Dia pakai likung kereta tu, dia pakai sejadah likung kereta tu. Dia baca Yasin. Kau kereta tu anak tengok, anak kata ini pelik. Jadi dia duduk likung kereta tu. Lepas dia baca Yasin tu, dia ambil ayat Yasin tu, dia basuh kereta tu. Kita sakit kepala tengok. Dia pasti mana lagu ni? Mana tak tahu aja gitu. Nabi tak pernah mandi utah dia. Buat gitu, tak pernah. Lepas tu dia mandi kereta tu. Lepas tu adalah dia baca, anda dengar dia baca, dia sallallahu, dia baca tengah mandi kereta tu. Kita pun sakit kepala tengok atau mari mana ni ustazah hari je 2 hari aksiden kereta tu. Aksiden muka jiran anak tahu lah. Jadi pemilik kereta tu anak jiran dia kata baca Yasin pun aksiden juga kereta tu. Macam dia cemuh dengan amal dia tu. Baca Yasin maya ajak pun aksiden juga kereta tu.
tak kerosak tu agama tu dengan sebab ustazah wakil jalan. Jadi tim telah menimbulkan sangka buruk dalam pemikiran orang jahil. Bahaya tu hadrat kerja lagu tu. Ya selalu ni apa sejadah liku kereta di tengah. Anak kata oh paruk. Omong-omong aku tu baru tengok orang ngatik keliling kereta. Orang berzikir pelik amalan. Mari mana tak tahu. Ustazah tu buat kerja lagu. Pelik. Padahal kalau buat kenderaan lengkap Nabi ajar nak naik baca doa ni. Pada kalau pergi dekat kereta doa gini Allahumma barik lengkap dah Nabi ajar. Apa ya duk buat hak lain tu? Mana tahu kita dengan Nabi. Tu bahaya tu. Kadang-kadang anak bahasa Allah sedih kita tengok. Enggak masyarakat ni dia percaya enggak ustazah. Kalau anak-anak mandi air cat dah ustazah ni. Tu penyakit berat. Ni kena tipu selepas ni dia ada ayat ni. Kadang-kadang orang panggil orang agama ni syaitan tipu dia supaya budak duk main bola. Budak duk main bola, duk oleh bola. Lagu tulah syaitan tipu dia. Jadi dia duduk kaki syaitan, ikut syaitan nak sepak. Hinanya orang yang tidak ikut ajaran Nabi. Padahal dia nak buat tu ibadat. Kalau dia nak buat tu benda molek tapi tak ikut cara Nabi, jadi kusik lah. Syaitan nak tu supaya apa? Supaya kita habis masa, supaya kita habis harta dan kita tertipu sepanjang hayat hidup. Tu iblis nak tu. Kena beringat dia tak? Baik, seterusnya cuba tengok. Dahulu para kaum salaf mengingkari bila ada orang yang zuhud yang menyampaikan fatwa meskipun dia banyak ilmu kerana dia tidak memenuhi syarat-syarat orang yang memberikan fatwa. Lantas bagaimana kiranya jika mereka melihat maknanya kerancuan orang zuhud yang palsu pada saat ini dalam memberikan fatwa berkait dengan realiti yang terjadi. Baik. Sebab zaman dulu ana baca, bukan baca kitab ni saja. Ana rujuk hak ni ana rujuk dalam kitab 1600 muka surat tu. Dia beri penjelasan lebih detail. Zaman dulu puak-puak zuhud ni hak duk mengatik. Bila orang percaya pada dia, waktu dia fatwa ikut-ikut dah. Misalnya ana nak sebut lah ni. Ada anda dengar sendiri dalam internet, dia mari daripada luar negara, mari tempat kita ni, kononnya dia mengakulah dia dakwa dia ni cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah. Tak apalah, kalau betul gitu itu satu kelebihan lah. Kita pun nak kalau kita ni ada sesilah keturunan Rasulullah, kita tidak bersalah tu. Tapi hak dia sebut tu apa dia? Dia sebut tu untuk baca tu apa ni, bila kita baca ni 70,000 malaikat ke apa dia? Bismillahirrahmanirrahim tu baca 70 kali dah. 700 kali. 78 tu bismillah lah. Baca dalam jumlah sekian-sekian. 700 anda tak ingat. Hak anda nak ayatnya kelebihan dia tu dia. 70,000 malaikat akan menyelubungi kita. Siapa dia baca 78 ni makna bismillah lah. Sebanyak 700 kali kita akan diselubungi oleh malaikat 70,000 malaikat. Tak ada dalam hadis ada. Tak ada sahih hadis sebut gitu. Jadi kawan dia ni mengaku jadi cucu Nabi, dia ambil mana maklumat tu? Dia tak rayak paksa dah. Orang tanya dalam WhatsApp, dalam internet tu, ambil mana? Tak puak dia pun tak ada rayak, dia pun tak ada rayak. Hak ni bagian hak tu memang tak ada. Kalau ada ulama kita rayak dah. Sebab bismillah ni ulama kita bincang khusus dalam kitab, tak ada sebut tu. Kita ngaji hadis pokok-pokok inyah pun. Nah, ulama-ulama hadis besar-besar hak mati dengan ngaji hadis pun tak sebut benda tu. Jadi kalau kita nak sebut kena ayat dalil. Benda-benda gitulah, sebab itulah. Cuba tengok sini ya. Jadi benda tu zaman dulu banyak berlaku. Sebab tu ulama salah bila orang kuat beribadat ngaji tak belah mana. Bila waktu keluar fatwa dia tak percaya. Sebab kuat ni dia banyak dah menipu. Baca benar dah salah. Bapa ngaji tak ngaji belah mana. Dan anda sendiri pernah jumpa ni. Pupuk hodok mengatik di Kelantan kita. Dia kecek dengan anak dia. Pagi buta lagi gimana. Anak tak akan nasib lauk dia gila. Dia ayat ke dia? Dia kata Ustaz dia mengaji hadis 40 tahun tu. Kalau kita duduk berzikir 40 hari tak sama. Mana hebat kita lagi. Makna kelebihan zikir 40 hari, hak zikir cara dia ni melebihi pengajian 40 tahun mengaji hadis. Dia sebut saya gitu.
Kita pun kelihatan atas bawah dia. Enggak kita kata gini dia saja, malah kata kata betul lah budak-budak sekarang kata lebih baik tebal lek mampu gerah lalu ni tadi perasan ni. Orang dia tadi perasan lagi, dia perasan dia ngatik tu lebih 40 hari lebih banyak manfaat daripada ngaji hadis 40 tahun. Ni orang manusia tadi perasan. Lepas tu anak sebut dia kata inilah contoh manusia yang telah ditipu oleh iblis. Anak kata gitu dia. Marah dia. Dia pun bawa cerita tu dia di Rusia. Jadi kalau dia royak di sini kita mari tanya, royak di Rusia kita nak tanya mana? Cerita guru dia di Rusia ada zikir dia kata. Bila ada ulama hadis nak cabar berdebat tu guru dia, bila ulama hadis mari tengok muka tu guru dia, keramat tu guru dia, ulama hadis tu hilang belaka hadis, tak ingat sahabat hadis. Saya kata muka tu gurumu ni muka bala ni. Orang ngapa hadis apa tak ingat habis ni muka bala ni, bukan muka rahmat. Nak ayat ni lagu tu depan saya. Sejam lebih dia kecek. Tapi orang-orang lagu ni kalau kita minta dalih dia kecek ke dia tak boleh nak ayat sabun ni, tapi dia ni ngatik pukul 12 malam, dia ada satu tempat dia sampai ke subuh dia ngatik. Berhenti kerja pegawai bank, berhenti kerana nak ngatik, nak berzikir pokok dia ni. Ni lah. Hidup dia ni tak bergaul mana dengan orang, duduk secara berzikir. Tapi dengan cara begitulah. Baik. Ni, baik cuba kita tengok di sini. Ismail bin Syabah berkata, suatu ketika aku bertemu Imam Ahmad. Aku bertemu Imam Ahmad di rumah dia lah. Itu dia cerita. Suatu ketika aku bertemu Imam Ahmad di rumah dia. Waktu tu ada seorang yang bernama Ahmad bin Harb. Ahmad bin Harb. Buai air tu buai tak kena tu. Tak ada. Ahmad bin Harb tu ya. Tak ada air tu buai. Dia ni baru tiba dari Mekah. Dia ni terkenal lah sebagai salah seorang yang kuat berzikir, ahli ibadat. Dan dia ni sudah banyak dah maklumat fatwa dia salah. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal kata kepada aku, ni kata Ismail lah, siapakah orang Khurasan yang baru datang itu? Rupanya Imam Ahmad tak kenal dia. Imam Ahmad tak tahu, bukan tak kenal, tak tahu siapa dia. Bila orang cerita kepada Imam Ahmad, dia tu seorang yang dikenal sebagai ahli zuhud. Zuhud dalam hal gini. Sebutlah cerita tu tadi dia. Dia ni warak dalam hal gini. Zuhud dalam hal gini. Warak gini. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad kata orang yang seperti itu tidak patut memberi fatwa. Hak ni kena faham dah. Jadi ana rujuk dalam kitab sini nak sebut kata Imam Ahmad kata gini, sebab ni hak ni terjemah dia pelik ni. Hak tak asalnya gini. Ni anak sebut. Tak bahaya juga terjemah dia ni. Lari jauh ni. Hak asalnya gini. Imam Ahmad kata kepada orang lain, la yang bagi liman yadda'i ma yadda'i an yadkhula nafsuhu fil futiyah. Imam Ahmad kata orang yang dakwa gini-gini, sebab banyak benar dia royak tentang fakta agama tak ada dalil. Dia dakwa sepasal ni lah. Siapa dia baca Fatihah sampai 700 kali, malaikat 70,000 malaikat akan doa rahmat pada dia. Tu dakwa bukan dalil, tak ada dalil. Dia ni pas situ lah. Siapa Imam Ahmad kata orang jenis lagu ni tidak boleh dibenarkan dia mengeluarkan fatwa. Sebab banyak dia langgar disiplin fatwa. Orang nak mengeluarkan fatwa ni orang yang berpegang teguh pada dalil. Ni kecek tak apa dalil bab agama. Agama tak boleh dia kena ada dalil. Bab lain tak apa. Kalau kita kecek tentang agama tak ada dalil, berat agama kita. Jadi sebuah Kristian ni nak rujuk tak boleh. Tak boleh itulah agama kita ni ada standard dia. Jangan main. Imam Ahmad kata tak boleh. Orang seperti ni tak layak. Apa? Sebab dia kecek ikut sin. Sudah terbukti dah. Sebab tu Anas di bukan nak kata kadang-kadang setengah-setengah orang kita tengok terus berpuluh-puluh kita tengok dia kecek tak betul. Memang kita bimbang lah kalau dia kecek, kita bimbang lah. Ada berlaku gitu. Zat kita baca dalam kitab kita akan jumpa ni. Baik. Gitu ya. Seterusnya kita masuk pada tajuk lain. Di sini disebut tajuk oleh Ibnul Jauzi antara orang zuhud dengan fuqaha. Orang yang zuhud yang kuat beribadat,
tolak dunia, kita kata kononnya hidup tak sih pada dunia. Beza mereka ni dengan orang-orang alim. Lagu mana? Fuqaha, orang alim lah. Baik. Talbis, kata Ibnul Jauzi, talbis iblis bagi orang-orang zuhud antara lain dengan mendorong mereka agar meremeh dan mencela ulama. Semua tak adil lah. Dia katakan kalau ustaz ngaji hadis 40 tahun tak serupa kelebihan duk berzikir dengan cara popok dia ni 40 hari tu. Padahal ni Imam Bukhari ni hendak mewakafkan hidup dia sampai mati, sampai tak ada daging tubuh. Bila dia mati tinggal kulit dengan tulang. Orang anak-anak murid bila buka kain hak selimut mayat dia semua jerit. Kuh kekek Imam Bukhari apa dia caw ke hadis. Tak ada nak khija. Dulu dia khija. Ana baca sejarah dia khija. Tapi bila dia nak terlibat dengan hadis dia kata tak ada. Hang cari sampai 1 juta, setengah ulama setengah kata 900,000 cari hadis, dia kena semok sesuai dengan perawi, akhir sekali tak ada masa nak khija. Makan-makan ni ikut-ikut anak murid ya bui. Tu nak ayat bui Imam Bukhari. Tiba-tiba dia kata ngaji hadis dengan ngatik berat semua dia. Nah cuba orang tengok ni. Jadi orang-orang zuhud ni dia berdalih, dia kata tujuan asal agama adalah untuk amal. Buat gapo mengaji banyak-banyak nak amal tak ada, buat ke dia kata. Kita ni terus amal lalu. Dia kata gitu. Mereka tidak tahu bahawa ilmu tu adalah amal hati. Potong cahaya tu salah besar terjemuh tu. Bahawa asal disebut annal ilm amalul qalbi. Sesungguhnya ilmu itulah amal hati. Makna orang cari ilmu dia sedang beramal dah tu. Orang panggil amal hati. Lepas tu dia semaya dengan ilmu ada atau amal zahir. Jadi seseorang nak amal semaya secara zahir dia kena amal hati dulu. Amal hati itu apa maksud? Mengambil maklumat tentang salat daripada Quran, daripada hadis, daripada ulama. Jadi maknanya ilmu yang kita belajar tu hak tu mengikut ulama amal qalbi, amal hati. Sebab tu kena buat lah. Jadi kena ada ilmu dulu baru nak beramal, baru boleh beramal. Tu. Tapi buat-buat ni suhud ni dia tak penting mana tu. Allah ni anak jumpa dia sebab dia kubakhiyah, biarlah kita sebut kubakhiyah. Ada siapa hari ni ada lagi buat dia. Dia kutuk anak paruk. Puak-puak dia ni beberapa orang anak kenal tu anak kata pergi kat ngaji Quran dulu. Dia Quran pun tak habis. Pakai sobek, pakai jubah. Baca Quran, dia tak anak suruh dia baca Quran. Anak kata cuba baca Quran. Kau nak kenal. Tak saya baca. Dia tahu dia salah baca Quran. Tapi kat dia bangga dengan zikir dia pukul 12 malam. Nampak kata dia tu Nuh dia berzikir, dia beri ladan. Tapi tak ada yang sodok ke majlis. Orang report lah. Nak ayat pun dia. Lepas tu dia berzikir tempat lain pula. Anak suruh dia baca Quran. Anak dengar. Tak sih. Bapa tu dia tahu dah. Dia tak betul. Mungkin dia kita tahu dia tak habis Quran. Berat mati dia tak buat dia. Tapi dia kutuk orang tu, kutuk orang ni duduk mengaji agama. Baik, cuba tengok sini kalau lah orang-orang yang duduk zikir, hak duduk ibadat ni, hak jahil-jahil ni lah maksudnya. Pokok zuhud ni hak tak betul, ni hak betul. Tu dak sebuah Rabi'ah Al-Adawiyah, tak betul. Atau mengaji. Andai mereka menyedari kedudukan ulama, yang mana ulama ni menjaga syariat, yang mana kedudukan ulama ni Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya, ulama ni pewaris ilmu Nabi. Kalau dia tahu waktu nescaya mereka akan mengkiaskan diri mereka sebagai orang bisu bila berada di hadapan orang yang fasih bercakap. Mereka akan kiaskan diri mereka seperti orang buta yang berada di hadapan orang yang celak. Tu sepatutnya ulama adalah penunjuk jalan dan seluruh manusia akan mengikut petunjuk dia. Sesungguhnya ulama dapat berjalan seorang diri tanpa seorang pun pengikut. Mana ulama ni dia boleh berdikari. Kalau orang tak ikut dia pun dia tetap betul ulama ni. Tu terjemahan, salah satu terjemahan tu. Salah satu terjemahan lagi dia gini ni anak kena sebutlah. Asal teks dia gini. Ni asal terjemah, sesungguhnya ulama dapat berjalan seorang diri tanpa seorang pun pengikut dia. Hak tu terjemah kalau salimu haula la yamshi wahdah. Tu terjemah tu. Kalau kita buat la salimu haula yamshi wahdah, maknanya ulama ini dia tidak hidup menyendiri, dia hidup dalam masyarakat. Ulama ni
Dia hidup adalah untuk membimbing masyarakat. Ulama sebenarnya dia tak akan duduk dalam gua. Ulama sebenarnya dia tak akan duduk dalam hutan. Dia akan duduk dalam masyarakat. Sebab ulama ni kerja dia memberi ilmu pada masyarakat, memberi pencerahan ilmu agama pada masyarakat. Dia tidak boleh mengasingkan diri ulama. Itu terjemahan dia. Tu kalau kita, sebab dia ada dua terjemahan. Baik, ana ambil sedikit lagi. Disebutkan dalam kitab Bukhari Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah kata kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ni hak Nabi pernah sebut pada Sayyidina Ali. Hadis ni kita tahu belaka ni. Nabi kata, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, andainya Allah memberikan petunjuk, yakni orang yang masuk Islam, seorang aja masuk Islam dengan sebab usaha engkau, itu lebih baik daripada diberikan unta merah. Unta merah dalam kalangan orang Arab disebut kata masjid harga 300,000 tu lah. Tu unta merah. Unta merah ni adalah unta kalau nak jual tu puluh-puluh ribu ke. Unta yang paling berkualiti. Kadang-kadang unta ni orang buat bakar kita tak jual. Kalau lah ni kat kita masjid harga 300,000 kita contoh. Lebih Ferrari gos juta kita kata. No. Mak tu nak ayatnya. Jadi seorang aja masuk Islam terlibat dengan kita lebih baik daripada diberikan unta merah. Pada dah cerah dah masa depan kita di hari akhirat tu. Gapo dia masuk ni wak mari hak ni sini apa untuk tujuan apa? Ibnu Jauzi wak mari hak ni riwayat ni nak ayatnya hidup kita ni biar ada manfaat kebaikan untuk orang. Kena hidup seperti ulama yang sebenar. Manakala ada masyarakat buat salah, dia akan perbetulkan dengan dalil dan dia sanggup berhadapan dengan orang salah untuk memberikan pencerahan. Dia mengajar masyarakat. Tu sifat ulama. Nak boleh jadi ulama ni dia kena ada ilmu. Itu yang dimaksudkan di sini. Ni kadang-kadang kita duduk berasa syok sendiri dengan ibadat kita. Aku malam tak tidur. Dia berasa bangga. Ulama tu dia kata tak kuat mana ibadat apa. Itulah masalahnya kalau kita baca sejarah-sejarah ulama kita, orang tidak panggil ahli ibadat tu tak tidur. Imam Syafi'i ni dia tak ingat dia tidur masa mana. Duk cakap ilmu ni. Tidak dinamakan ahli ibadat, tidak dinamakan ahli sufi, tetapi kerja dia terlebih daripada itu. Imam Suyuti tulis 500 buah kitab. Dia kata walaupun umur dia 94 tahun. Dia kata setiap kali aku tulis kitab, aku niat mudah-mudahan aku boleh bersalam dengan umat sampai bila-bila. Mana setiap kali orang baca kitab dia, supaya kita bersalam dengan dia. Makna dia bersilaturahim dengan umat kemudian melalui karya-karya dia. Tu kata Imam Suyuti. Tak tidur malam. Tapi orang tak panggil ahli ibadat, tapi orang rujuk dalam semua bidang. Hal tu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau kita nak beribadat, nak hidup dengan cara ibadat, kena tahu, kena ada ilmu supaya ibadat kita tu betul dengan kehendak Nabi. Kalau tidak, tak masalah. Kalau kita baca cerita Bapak Sufi dalam kitab ni, dia kata Tok Guru dia hebat. Contoh hebat ke dia? 40 tahun nikah dia tak pernah sentuh isteri dia. Hebat ke dia lagu tu? Dia sebut lagi. Tok Guru dia ni, dia duduk bilik suku-suku, bini duduk dalam bilik lain. Tok Guru dia duduk bilik 40 tahun dah tak jimat dengan isteri dia. Memang hebat Tok Guru dia. Lemah. Dalam kitab tu Dr. Basit cerita dia pernah masa dia balik dari KL, dia sampai di airport di Kuala Lumpur. Ada seorang pelajar lah. Dia kata ke Dr. Basit, dia kata kenal ke siapa tu? Dr. Basit kata tak kenal. Tu Tok Guru saya lah tu dia. Dia ni orang yang paling alim tentang ilmu kesufian, ilmu sufi. Hebat, paling alim, paling tahu. Dr. Basit kata, gitu setahu mananya alim dia tu. Alim dia ni kalau dia mengajar kita tak faham. Tu alim. Makna tinggi dah ilmu tu, kalau dia mengajar kita tak faham apa-apa. Dr. Basit kata nampaknya anak kena mengajar biar orang tak faham juga. Nak yang nilai alim tu kalau dia mengajar kita tak faham. Padahal dalam hadis Nabi kata agama ni mudah. Yassiru wala tunafiru. Mudah, jangan payah. Bahkan Nabi tak suka, Nabi kutuk orang ngajar tak pandang ngajar siapa orang tak faham. Tak ada kebaikan Nabi kata.
Oh parutnya tipu syaitan tak. Neng mana dengan doktor masih kata anak dia ayat kanan sendiri. Hebat tu guru dia, tingginya ilmu ni, siapa dia mengajar kita tak faham. Coba kat tangan siapa dia nak pergi ngaji dengan guru jenis lagu tu. Dia mengajar kita tak faham satu. Apa faedah dia? Tapi manusia ni bila kena tipu kau syaitan bagaimana jadi lagu tu. Oh banyak dia nak jumpa ni. Saja teringat nak sebut saya nak mati. Tujuh ketuk saya je. Dia duduk berzikir berapa ratus berapa ribu semalam main berzikir. Jadi panah. Dia berzikir ke apa tak tahu. Anak klik kapur cerita mati. Dia jadi panah. Dia pergi atas ketuk saya, dia terjun langsung mati. Dia jadi panah, tak boleh nak kawal. Orang baca Quran tak jadi gitu. Kalau panahnya bukipas sejuklah dia baca Quran. Ilmu ke dia siapa jadi panah tujuh atas ketuk mati, saya nak. Tu pot darah dia tak mati, tapi rambut panjang siapa punggung dalam pot darah dia. Dia ambil ilmu tu dengan pot darah dia. Ni lah sebab tu ana sebut tu bukan apa. Kalau kita nak beramal hak Nabi ajar. Imam Suyuti kata tak ada zikir melebihi baca Quran. Kata Suyuti, hak Nabi ajar zikir itu sebagai tambahan sahaja. Kalau kita kata zikir Nabi lebih pada Quran, rosak kita. Boleh jadi kafir tu. Kalau kata gitu. Zikir Nabi ajar lebih besar pada Quran. Kita baca zikir, Quran tak baca. Dengan anggap zikir Nabi lebih besar pada Quran. Jadi kafir itu. Sebab dia telah meremehkan Quran. Tapi tak ada orang Islam anggap. Kalau ada. Baik, seterusnya. Baik, kita berhenti setakat itulah dulu sebab anda pada kelas selepas ni. Jadi untuk minggu depan kita akan sambung muka surat 182 tu. Kita berhenti setakat tu dulu. Minta maaf hadirat kalau apa yang anda sebut tu ada terasa hati ke apa. Tapi kena sebutlah sebab benda tu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Kena ingat ibadat yang kita buat ni kena pasti dia tu benar-benar daripada Nabi kita, daripada sahabat. Gitu je. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.